Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru tonton video dalam channel saya ni, nama saya Azim, saya seorang cikgu dan dalam channel ni saya banyak kongsi tentang apa-apa saja tips dan tutorial yang berguna kepada kita semua. So, pada video kali ini saya nak berkongsi kepada anda, disebabkan sebelum-sebelum ni banyak video tentang cara naik kapal terbang mendapat sambutan, jadi kita nak sambung lagi tips yang seterusnya, cara untuk kita naik kapal terbang, kita nak bawa anak kecil ataupun baby. Tak kisahlah newborn ke, 2 bulan ke, 6 bulan ke, setahun, 2 tahun ataupun 3 tahun, yang mana yang masih kecil tu. Okey, tengok video ni sampai habis dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe kat bawah ni. Kalau anda dah tonton video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan loceng untuk info yang terbaru. Thank you guys. Okey, ni saya nak berkongsi berdasarkan pengalaman saya yang dah pernah bawa baby sebelum ni. Okey, tips ni amat berguna sebab bila kita sampai je dekat lapangan terbang tu, memang ada banyak benda yang kita nak kena buat sampailah kita naik ke terbang, sampai kita mendarat. So, saya harap tips ni dapat membantu anda untuk memudahkan pergerakan anda daripada berlepas sampai mendarat. Okey, tips yang pertama. Kalau ada baby, anda bawa je stroller tu macam biasa. Okey, boleh tolak baby tu dalam stroller, tak perlu nak tinggalkan stroller tu dalam bagasi ataupun check in bagasi. Tolak saja sampai ke pintu pelepasan tu. Kemudian sampai ke pintu pesawat tu, anda boleh tinggalkan saja stroller tu dekat situ dan ambil baby tu macam biasa. Kemudian bila dah mendarat nanti, anda tunggu dekat pintu flight tu untuk ambil balik stroller tu. Dan stroller tu tidak termasuk dalam berat kabin yang 7 kilo tu. Maksudnya anda boleh bawa beg sebanyak 7 kilo dan ianya tidak termasuk dengan stroller tersebut. Okey, seperkara lagi, kalau kita bawa baby ni, kita pastikan berbaris awal supaya kita dapat berbaris kat depan tu apabila dipanggil untuk masuk ke dalam kapal terbang. Okey, tips yang kedua. Okay, sebelum kita naik masuk dalam kapal terbang tu, kalau boleh kita cuba bermain dengan anak tu. Mungkin kita boleh main cak-cak ke, ataupun kalau yang dah besar sikit, yang dah boleh berlari, dia boleh berjalan tu, yang umur 2 tahun, 3 tahun tu, bagi dia berlari, bagi dia tengok tu, bagi dia penat. Kemudian apabila dia nak naik kapal terbang tu, bila kapal terbang tu dah nak berlepas, dia dah mengantuk dan dia akan tidur, jadi dia akan kurang meragam. Jadi senanglah sikit kita nak handle dia dalam flight. Sampai-sampai je mendarat. Bila dah mendarat, baru dia terjaga. Itu lebih menenangkan. Okey, tips yang ketiga, apabila sebelum kita masuk ke dalam flight itu, pastikan kita dah tukar lampin baby tu siap-siap, sebab kat dalam kapal terbang nanti kalau kita nak tukar pun boleh, tapi ruang ataupun tandas dekat dalam flight tu dia agak sempit sikit. Jadi kita sangat tak selesa untuk tukar lampin bayi tu. Okey, kalau dia rasa macam pampers dia sudah penuh, kita tukarlah, sebab dekat tempat kita menunggu pesawat berlepas tu memang ada tandas dekat situ, dekat gate tu. Okey, tukar lampin terlebih dahulu. Okey, tips yang keempat, anda mesti bawa selimut sendiri. Contohnya kalau kita naik flight macam tambang murah macam AirAsia, Firefly, biasanya dia tak sediakan selimut. Tapi kalau macam Mas, kita boleh request dan minta kat dalam pesawat tu. Kita minta saja pada pramugari atau pramugara, biasanya memang ada sediakan selimut. Tetapi anda kena standby jugalah selimut sendiri, sebab dekat dalam flight tu dia memang sejuk lah, dia punya aircon tu memang kuat. Okay? Takut kaki bayi sejuk, nanti dia tak tahan, takut dia demam pula. Okay? Okay, tips yang kelima, kita bawa beg bayi yang lengkap dengan semua peralatan bayi. Contohnya seperti susu, pampers, air panas, biskut bayi dan sebagainya, dan juga minyak angin. Minyak angin pun boleh bawa naik ke dalam tu, tapi kena pandai-pandailah suruh, sebab kadang-kadang ada setengah tu dia tak bagi bawa naik. Kalau kita bawa susu dan juga air panas dalam flight tu, boleh ke tak? Biasanya untuk flight yang domestik ataupun dalam negeri ni, ianya dibenarkan, sebab saya pun dah banyak kali dah bawa air panas dalam pelas air tu untuk kita bancuh susu tu, memang dibenarkan. Kita boleh bancuh dalam tu, kemudian kita bagi bayi minum susu, ataupun kita boleh bagi biskut bayi supaya dia dapat mengunyah. Kalau dia mengunyah tu, dia dapat menenangkan dia lah, takut dia nangis dalam flight tu nanti. Tips yang keenam, anda kena tutup telinga bayi ketika flight itu nak berlepas dan juga mendarat. Sebab apa? Sebab apabila dia naik di flight itu dan juga bila nak turun, tekanan udara tu agak tinggi.
Saya kadang-kadang bila naik tu, kadang-kadang ada masa-masa rasa sakit telinga ni sebab dia punya tekanan udara tu. Jadi caranya kena tutup telinga sekejap, ataupun satu lagi cara untuk mengelakkan sakit telinga ni, kena bagi bayi tu minum ataupun mengunyah sesuatu. Biasanya kita bagi susu lah supaya dia dapat menelan, dan telinga tu akan sakit telinga tu akan dapat dikurangkan tekanan dengan apabila kita menelan sesuatu, kita rasa macam telinga kita ada keluar angin sikit kan bila kita telan. Jadi pastikan bayi itu makan ataupun minum sesuatu untuk mengelakkan rasa sakit telinga. Nanti takut dia menangis je. Kalau dia menangis tu maksudnya dia tak selesa lah. Kalau kita dah bagi susu apa semua dia tak selesa, mungkin sebab telinga dia tu sakit. Okey, tips yang ketujuh, apabila anda nak beli tiket flight tu, pastikan anda beli seat sekali. Kalau kita tak beli seat ataupun tempat duduk dalam kapal terbang tu, kita punya penerbangan tu akan, tempat duduk tu akan dipilih secara rawak saja. Takut nanti ibu dengan bayi tu ataupun bapa dengan bayi tu duduk jauh-jauh pula. Jadi kita kena beli seat, pastikan kita duduk bersebelahan, satu keluarga. Okey. Dan juga pastikan anda jangan beli seat yang di belakang, sebab belakang ni bunyi dia punya bunyi dia lebih kuat, takut mengganggu bayi. Dia punya enjin dekat belakang. Jadi saya galakkan anda beli seat kalau ada bawa bayi ni ataupun anak kecil ni, beli seat yang dekat depan supaya tidak perlu lama untuk berbaris, dan juga dia punya dekat depan tu kedudukan dia lebih senyap sikit. So ini adalah beberapa tips yang kita kena amalkan apabila kita nak bawa baby ataupun anak kecil naik kapal terbang, supaya untuk memudahkan urusan kita apabila berlepas dan juga mendarat nanti. So sekiranya informasi ini berguna, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel ini untuk info-info yang terbaru. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, tanya saja di ruangan komen, saya akan cuba menjawab, dan semoga urusan kita semua dipermudahkan. Jumpa lagi, bye. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.